Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia ini, Alhamdulillah, biidznillah, kita akan sambung pula pengajian kita daripada tafsir surah Al-Fath. Setelah mana kita telah dengar sedikit daripada siri pertama tentang makna bagi ini ayat, apakah alim ulama kita beri. Pagi ini insya-Allah taala kita akan nak tengok sikit asbabun nuzul bagi ini ayat. Asbabun nuzul bagi ini ayat ni bagaimanakah dia? Dia kata di sini, dia kata telah sebut oleh Imam Ad-Dumyati. Ad-Dumyati ni salah satu tempat daripada ada di negara Mesir lah. Tempat Amor mengaji di sini lah. Dan dalam sejarah ni, dalam sejarah Islam semenjak daripada dulu, di sini ni banyak di kalangan alim ulama kita yang ada jaksa di dalam agama Islam. Sama ada dalam midan at-tafsir kita duk mengaji ni, dan midan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan midan ilmu berbagai-bagai. Umpama Syekh Khatib Syirbini tuai kitab Mughni Muhtaj, dia pun duduk di dalam kawasan Muhafazah Ad-Dumyat juga. Salah satu daripada kampung halaman dia tu duk di dalam wilayah lah, duk di dalam muhafazah
Ad-Dumyat juga. Ia duduk di Syirbin tu. Nak royak kata banyak jasa-jasa. Tuai kita i'anah at-talibin tu orang syata dalam kawasan Dumyat juga. Semua-semua kitab-kitab hak alim ulama kita buat mengaji belajar tu banyak daripada kok tu lah. Maka di sini nak ayat kata Imam Ad-Dumyati ni dia sebut di dalam kitab dia daripada tafsir dia lah. Ya, ada tafsir dia daripada Abdullah bin Abbas. Daripada mana? Daripada Abdullah bin Abbas bahawa katakan anna sabab nuzuli al-ayah huwa anna Allah tabaraka wa ta'ala lamma anzala qawlahu wa ma yudri ma yuf'alu wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Sesungguhnya katanya Abdullah bin Abbas sebagai turjumanil Quran. Abdullah bin Abbas ni adalah turjumanil Quran, makna ahli tafsir benar-benar lah. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu tafsir. Wa 'allimhu ta'wil. At-ta'wil di situ bermakna tafsir. Nampak tu tak? Sebab dia ni alim hebat di dalam ilmu tafsir dengan berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia faham urusan agama. At-ta'wil di situ kita sebagai orang mazhab salah ingat molek makna Abdullah bin Abbas hebat dalam ilmu tafsir. Bukan ta'wil gi halih ayat Tuhan, sifat Tuhan gi pakai makna seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah, itu bukan. Tidak ada jalan bagi mereka yang nak tafsir umpama tu dengan itu doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Abdullah bin Abbas. Itu adalah pedaya tipu daripada orang-orang yang ambilnya perkataan Nabi, doa Nabi terhadap Abdullah bin Abbas, mari nak sokongkan itu pendapat yang dia nak berjalan. Itu bukan cara. Yang ada amanah, yang kena, itu bukan. Lalu Abdullah bin Abbas ni dia kata sesungguhnya sebab turun ayat ni bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tak kala yang menurunkan firman dia kata wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Nabi royak kata aku ni tak tahu apa yang nak buat bagi aku dan nak jadi lagu mana terhadap diri aku dan terhadap diri kamu. Hei sahabat aku, tak tahu. Tu. Maka hak tak tahu Nabi di sini makna akibat. Akibat di sini makna lagu mana benda lagi akan depan nak berlaku tu Nabi tak tahu perkara yang ghaibiyah. Bukan makna kata Nabi tak tahu siapakah, tak tahu diri, tak tahunya apa nama orang hak yang nak bawa tu pergi kana. Bukan makna gitu. Tetapi orang hak ada hati penyakit tadi itu, ia faham kata Muhammad nak mengajak orang lagu mana, diri dia tak tahu lagi ke mana. Tu. Ia pergi pasal kot tu. Ia pergi faham makna pergi kot tu. Apabila Nabi bacakan ayat tu, orang musyrikun pun baik, orang Yahudi pun baik, ia pergi katalah mana terhadap Nabi. Sebab itulah orang kita ni apabila ada hati jadi penyakit umpama tu memang lagu mana nak ayat kata dia senantiasa nak buat muskilah semua. Benda yang nyata-nyata dia nak cari jalan supaya tak sewujud nyata. Benda hak terang-terang kata jalan keluar lagu ni, dia buat tak nampak. Nampak tu tak? Umpama jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu ikut. Hak tu adalah kita kewajipan orang Islam. Dia berasa nak buat rengka. Seolah kata nak cari jalan juga. Nak buat lagu mana nak buat rengka adalah agama Nabi. Itu panggil orang yang penyakit. Orang Yahudi dan musyrikun ini kata terhadap Nabi. Supaya nak orang rakyat tadi tu umat tadi tu jadi tak percaya kepada ajaran Nabi. Ni sifat ni adalah sifat yang dicela dalam agama kita dan diguna sampai ke hari ni oleh musuh-musuh Tuhan.
Sama ada musuh luar ataupun musuh dalam, kedua-dua pakat guna belaka. Guna belaka, cica jalan ni hak benar supaya orang tadi tu tak ikut jalan ni hak benar. Saddu an sabilillah. Faqalu, kata mereka itu musyrikun dan Yahudi, hadza rajulun, seorang lelaki ni, makna Nabi Muhammad ni, la yadri ma yuf'al bihi wala bi ashabihi. Ia tak tahu gapo, apa hak ia nak jadi dan apa hak nak berlaku terhadap orang yang nak bawa. Ya orang apa nama sahabat dia hak ia nak bawa tadi. Fa kaifa nadkhul fi dinihi? Bagaimana kita nak turut ikut masuk dalam agama dia? Ya sendiri pun tak tahu nak ke mana. Ya dengar ayat tadi hak Nabi baca, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Nampak ada jalan nak takwil ayat Quran ini, nak wi orang tak percaya, ambil kalam Tuhan, mari pasal sendiri. Nampak tu tak? Ambil kalam Tuhan, mari pasal sendiri, mari hurai sendiri. Itu apa nama? Bergabung oleh musyrikun dan al-Yahudi. Capur tangan situ. Wa qala Abdullah ibn Ubay ibn Salul al-Ansari. Apabila Yahudi dan musyrikun itu kecek mulut juga, ya ni anak tangan Yahudi dan apa nama orang musyrikun dah lah. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ni ketua munafiqun, ketua munafik. Apa ada jalan, ia pun selalu kata, atadkhuluna fi dini rajulin wa huwa la yadri ma yuf'alu bihi. Puak-puak Ansar, puak-puak Madinah, puak mung tu nak turut nak masuk ke? Nak turut nak masuk ke di dalam agama seorang lelaki? Sedangkan dia ni, seorang lelaki ni, tak ada tahu kata dia, diri dia tu nak pergi ke mana, nak orang nak apa nama dia kesudah dia lagu mana, jalan ni keluar lagu mana, tak tahu tu. Subhanallah. Apabila orang Yahudi apa nama orang Abdullah ibn Ubay ibn Salul kata lagu tu fahazinal muslimun lidzalika huznan syadidan. Apabila orang Islam dengar, berasa kata sakit hati. Ni ya sebab tu dia nak kata sakit hati. Sebab tu kita kena berpinta dengan rancangan musuh Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok dalam internet hari ni, daripada musuh Allah Taala tu nak kata kepada jalan ni hak benar, supaya nak menjatuhkan kebenaran dengan mulut-mulut mereka. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka itu hendak nak kata, nak memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan cakapan-cakapan mereka. Terkadang orang termakan dengan cara putar belik mereka, musuh Allah Ta'ala tu. Sama ada di dalam ataupun luar. Musuh Allah Ta'ala ia ada dua pihak, ada di dalam dan ada di luar. Itu musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadi serabut dan kecil hatilah orang Islam dengan sebab perkataan umpama tu huznan syadidan, bersangat sakit hati. Sebab tu kita orang Islam kena dare dengan rancangan musuh Allah Subhanahu wa taala. Nak lagu mana widda, nak sempat, nak khabar, tengoklah Quran. Tengoklah sejarah Nabi. Kita akan pergi dengan cara senih hati. Apabila gitu, Tuhan pun tak tinggal Nabi dia. Fa anzalallahu ta'ala qawlah. Allah Ta'ala waktu ayat, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Waktu ayat Quran adalah sesungguhnya kami buka, makna kata beri pertolongan bagi engkau sebagai pertolongan yang nyata, supaya aku tadi itu nak ampunkan bagi engkau. Allah Ta'ala ni ampunkan bagi engkau ya Rasulullah akan perkara yang telah mendahului daripada dosa kesilapanmu dan bagi hak lakamah dia. Masya Allah. Apabila turun ayat ni, orang Islam tak dengar. Sebab Nabi baca, orang Islam dengar mana? Sahabat lah.
Faqala al-muslimun, maka katanya orang Islam, hani'an laka ya Rasulullah, fa kaifa amruna? Oh, eloknya bahagia mung ya Rasulullah dengan ini ayat ni. Sehingga Nabi kasih pada ayat ni, surah ni lebih pada dunia dan bagi apa yang ada dalam ad-dunia. Hani'an laka, utunglah bagimu ya Rasulullah. Bahagialah bagimu ya Rasulullah. Kesenanganlah bagimu ya Rasulullah. Pakat mari puji dan pujuk akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan itu perkataan. Mana gembira sekali dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu sahabat akhir sekali dia tanya, fa kaifa amruna? Bagaimanakah orang aku ni, puak kami hak ikutmu ya Rasulullah? Kami hak ikutmu ni, Tuhan kata lagu mana terhadap kami? Tengok cara beradab mereka itu cakap. Tuhan kata lagu mana terhadap kami ni hak ikut mung ni ya Rasulullah. Tak ada tanya kata, "Pah aku nak boleh gapo ya Rasulullah ikut mung?" Tak ada lah tu. Subhanallah. Cara bercakap tu. Hebat sangat mereka ini. Sebab itulah ngajilah Quran, percaya ngaji Quran daripada tafsir Quran hak ulama tafsir, terutama di kalangan ulama salaf, itu inti hidup kita. Inti hidup kita. Tak maulah daripada orang yang duk kata tak boleh nak mengaji, tak sapa pangkat lah ilmu Quran gitu gini. Ingat kata Quran ni turun kepada manusia. Kalaulah kita usaha, insya-Allah kita akan berjaya. Orang yang nak katuk jalan kita daripada jalan Al-Quranul Karim, biar duduk situ. Biar duduk situ. Dia nak kecek lepas langit pun tak ada gapo, asalkanlah kita tak ambil jalan ni dia, mari pakar dalam hidup kita, dalam arti kata kita mari mendekati Tuhan, insya-Allah. Orang di situ tu orang tak kenal Tuhan, tak kenal ajaran Tuhan, tak kenal Quran. Lagi kenal muka lain, dak agung muka-muka lain. Nampak tu tak? Apabila sahabat tanya dengan ini perkataan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kata lagu mana terhadap buat kami ni? Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala qawlah. Allah Taala waktu turunkan ayat, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Tengok Allah, cuba tengok. Dia tanya Nabi, kata kami ni Tuhan kata lagu mana kata? Tak ada tanya kata kami nak boleh gapo ikut mung. Ni ingat kita nak jadi pengikut, nak jadi anak makmum, nak jadi orang turut, nak jadi orang hak kerja dengan orang, duduk dengan orang lebih-lebih. Kecek gini. Ni bukan nak akaknya kebenaran, nak akaknya benda yang jadi syariat, lambang syiar Allah Ta'ala. Dia nak pasal lain. Kalau aku ikut mu boleh gapo, aku ikut mu boleh gapo. Tak ada buat kerja langsung kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk nak akadkan ajaran Tuhan. Lagu mana? Nampak? Tak ada boleh pergi setara mana, tak apa jakah dia habis itu. Sahabat Nabi ni dia tak nak tanya gitu. Tuhan kata lagu mana terhadap puak kita ni. Orang hak ikut mu ni kena tak pergi. Ya kok tu. Dia tak ada tanya kata, "Apa kami ikut mu boleh gapo ya Rasulullah? Moga mu boleh dah, ku ni boleh gapo?" Tak ada lah tu. Kecek pe tak erti kata. Tu. Lalu apabila sahabat kata gitu, tanya Nabi dengan beradab lagu tu. Ni panggil beradab sungguh. Ni beradab setengah-setengah duduk syarah, mana adab kita kena jalan depan Nabi. Buat apa? Walaupun Nabi tak suruh pun, akan urusan ini, akan rupa cara kami nak beribadat lagu ni. Tak leh kami nak buat sebab kami nak beradab dengan Nabi. Beradab apa apalah tu? Ada beradab biasanya kata berjalan depan orang lebih. Ada. Allah. Bukan mana kata bodyguard dia. Mana kata orang nak jaga keselamatan dia ni dak nak berlamba dengan dia, nak buat pandai-pandai lah urusan agama. Subhanallah. Lalu apabila sahabat tanya dengan itu perkataan, dengan cara beradab dan tunduk kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata liyudkhilal mu'minina wal mu'minat. Ni natijah dapat. Supaya Allah Ta'ala itu memasukkan akan orang lelaki di kalangan orang yang beriman dan orang perempuan di kalangan orang yang beriman jannatin, di dalam syurga. Tuhan syurga.
Tuhan janji ni. Tuhan janji masuk syurga. Tajri min tahtihal anhar. Tuhan janji sendiri, dengar dengan telinga daripada mulut Nabi. Kata Allah Ta'ala janji nak masuk syurga. Mereka ini cerak molek akhirat. Ya tak ada kelabu mana. Kita ni kelabu. Nampak? Mereka ini cerak molek nyata. Ra'yal ain. Mana kata nampak dengan mata kepala. Hak syarah Nabi royak tentang syurga tu. Nampak cerak. Kita ni dengar lah tapi kelabu. Nampak nak buat lagu mana? Kelabu tu nak sapu hui jadi cerak tu. Alhamdulillah banyak lagi di kalangan orang kita hak nampak cerak tu. Tapi lah. Ada makna kata tak cerak tu ada lagi saki baki. Kita nak buat lagu mana nak sapu hui cerak ratik seperti sahabat cerak tu. Sebab tu kita ambil penawar hak tular medok ngaji belajar tu. Ada tu ni Imam Ad-Dumyati sebut di dalam tafsirnya dan dinakalkan oleh alim ulama kita semenjak daripada dia kata tu kepada umat kita ni lah. Ada tu nah, tu makna kata. Nampak tu? Makna kata sebab turunkan ining ayat. Lepas daripada tu Allah Ta'ala pula lah setelah daripada kita dengar dah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alaika. Kalimah wa yutimma ni'matahu ni dan Allah Ta'ala nak menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas engkau. Mana Tuhan nak menyempurnakan nikmat di atas engkau ni makna lagu mana? Ai ni'matahu yutimma ni'matahu alaika bin nas 'alal a'da. Dengan bin nasri 'alal a'da, dengan pertolongan di atas seteru. Tuhan nak beri pertolong ni. Bagi Nabi, bagi mu ya Muhammad, salah gitu. Aku nak beri pertolong ni terhadapmu ya Rasulullah. Tak kena duk bimbang. Sebab mung tu buat kerja hak aku suruh buat. Apakah aku tak mempertahankan mung? Apakah aku tak tolongkan mung? Salah gitu. Maka perjanjian ni katanya ulama tafsir yang tabiq, makna kata terdapat dengan semua mereka yang jalan seperti Nabi jalan. Siapa dia jalan, jakah dia seperti Nabi jalan, insya-Allah Allah Taala akan beri hak ni juga. Wa yutimma ni'matahu 'alaika. Khitab kepada Nabi, tuju pada Nabi, tapi masuk juga orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yutimma ni'matahu 'alaika bin nasri 'alal a'da wa bil irsyad ila syara'il Islam, syara'il Islam. Dan Tuhan nak hendak menyempurnakan di atas engkau dengan tunjuk jalan kepada undangan-undangan Islam. Undangan-undangan al-Islam. Makna kata Islam ni nak boleh dapat kejayaan dengan sebab ni. Dengan sebab apa? Dengan sebab aku buat turunkan surah ni. Buat apa? Tuhan buat turun apa surah ni? Moga Nabi Muhammad mari tahun yang kena daripada hijrah, Nabi duduk ni tahun di kata setengah 5 tahun lebih lah. Tahun yang kena tu Nabi menuju pada Mekah untuk nak buat umrah. Tiba-tiba al-musyrikun ni dia nak pergi Mekah. Musyrikun ni pergi Mekah. Herat tu puak hak pesen kata tak sah dengan Islam. Panggil musyrikun. Orang panggil musyrikun. Puak menyengutu Allah Ta'ala. Musyrik ni dia ada dua. Ada Allah, ada Tuhan yang lain. Tu panggil musyrik. Kalau kafir atau pemulhid, dia tak ada Allah. Herat tu, kita faham. Musyrikun ada Allah, tapi ada muka lain katik. Sebab tu dinamakan musyrik, orang yang menyengutu Tuhan. Orang masyarakat kata musyrik ni tak kenal Allah. Tak boleh percaya. Tak betul. Tak betul lagu nama. Nama dia tu pun tak betul. Musyrik mana orang qasi. Pas qasi tak ada. Boleh jadi qasi tak ada. Qasi Allah Ta'ala dengan Tuhan yang lain. Sekat Nabi. Halang Nabi. Daripada masuk nak buat umrah. Tak boleh masuk tahun tu. Allah. Apabila tak boleh masuk, kecil hatilah para sahabat.
Sebab tubik mari dengan hemah yang tinggi. Nak buat umrah, tak nak bawa gapo. Mari bawa tubuh nak buat umrah. Tiba-tiba sekat demo. Tu. Alamat sekat tu bukanlah alamat kata Tuhan tadi itu tak wi pertolong ni. Tak. Ya sekat Nabi tahun yang kena. Tahun tu lah tahun perbuka bagi umat Islam. Allah. Ning nak ayat kata percuba pertolongi mari setelah daripada percuba Sabimbe. Tiap-tiap orang hak Tuhan coba, lepas pada tu Tuhan nak wi ke menengi. Nak wi jalan keluar. Supaya sini. Supaya sini. Dan sesungguhnya dan sesungguhnya apa di sini ni permulaan pembukaan tersebut di dalam ayat dengan tunjuknya kepada jalan al-Islam. Tunjuk pada jalan al-Islam. Mana kata yutimma ni'matahu 'alaika bin nasri 'alal a'da wa bil irsyadi ila syara'i'il Islam. Itu dia. Tuhan nak berikan kepadamu ya Rasulullah pertolongan di atas semua musuhmu dan nak wi lambangan Islam wi jadi atas wi naik lagi dengan sebab percuba hak aku kama dia mung tu ambil dengan asbab ambil dengan cara. Subhanallah, hebat sungguh kata. Nampak tu tak? Pas kau ada tu ke Tuhan nak wi pada Nabi Muhammad? Tak. Wa yahdiyaka siratan mustaqiman. Ayadulluka 'ala at-tariq al-mustaqim, 'ala at-tariqil mustaqim. Apa makna wa yahdiyaka siratan mustaqima? Ai nak tunjukkan akan dikau kepada jalan. Kepada mana? Kepada jalanan siratal mustaqim. Apa makna siratal mustaqim? Siratal mustaqim iaitu sirat yang menuju pada kejayaan dunia dan akhirat. Payah juga ni. Nak jumpa dengan jalan kemenangan, jalan kejayaan bukan mudah. Demo ramai kata mudah kan jumpa jalan ke kejayaan kemenangan. Bukan mudah. Supaya kita nak pergi jumpa jalur kita, nak buat naik perniagaan kita. Oh, terkadang 20 tahun, 10 tahun alal aqal. Jadi kata kerja setahun ataupun kerja sebulan nak dapat lalu. Oh, jarak orang ada tapi jarak orang. Hak Nabi Muhammad ni Tuhan wi buka dalam tahun tulah. Peristiwaan tulah. Orang sekat tahun ni dalam bulan ni, dalam bulan tulah Tuhan buka jalan. Tu. Tu makna kata wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sekadar tu dak tengok. Sebab itulah Allah Taala ni kalau dia tengok kata kita ni sungguh-sungguh nak bantu akan ajari hak dia. Sebab Tuhan nak coba kita. Dia tak berhajat pada kita, cuma dia nak tengok kita. Kata kita ni sungguh kedak dengan agama dia. Seperti orang buka kedai bisnes besar-besar tu ke, nak coba tengok anak koli dia hak dia masuk mari dalam negeri, dalam kedai dia ni, boleh harap kedak masalah duit ke gapo. Ya tak duit tengok. Pas meja kata gapo. Tengok tahap mana nak kutik klik wig dia. Boleh tengok. Ya bukan tak tahu. Ya bukan tak ada duit. Ya bukan tak ada kepintaran, kebijakan. Tapi ya buat lagu tu untuk nak coba. Tuhan yang nak tolong agama, ia tak berhajat pada tolong ni. Sebab dia ni kuasa di atas segala-gala dengan cara mutlak. Tetapi Tuhan buat lagu tu ada hikmat dia untuk nak tengok kata kita ni benar ke tidak. Situ tempat dia. Lalu Tuhan kata pada ayat yang ketiga, wa yansurakallahu nasran azizah. Allahu akbar. Boleh pula. Boleh pula. Tadi wa yutimma ni'matahu 'alaika, ulama tafsir kata ai wa yutimma ni'matahu 'alaika bin nas 'alal a'da. Tolong dah. Hak ni kecap betul. Wa yansuraka. Dan Allah Taala tolong akan dikau. Allah Ta'ala itu tolong akan dikau sebagai pertolongan yang azizan, yang sangat perkasa.
Mana tolongnya yang tidak ada kekalahan. Moga Tuhan nak tolong. Tuhan nak tolong. Tak ada dah siapa dia nak boleh mengatasi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham tak tu? Mana tak kalau Tuhan tolong? Mari manusia mana nak sekat tak jadi dah. Marilah kekuatan mana nak sekat. Ada lagi kekuatan di hadapan kekuatan Tuhan? Tak ada. Lalu kalimah kata wa yansurakallahu nasran aziza ni. Nasran tadi itu serta kehebatan, bukan dengan serta kehinaan. Allah Ta'ala tolong Nabi dalam keadaan hebat, bukan dalam keadaan hina. Hina lagu mana? Tengok. Jadi balik Quraisy nunu sekat Nabi. Nyemikir lagu mana nak buat perjanjian dengan Nabi. Kira. Ya hatta Suhaib mari untuk nak buat perjanjian dengan Nabi. Muhammad muklik dulu tahun ni. Lepas tu kita buat perjanjian. Ya tawar. Ya tawar. Puak ni ya. Puak musyrikun tu tawar kata kita mai buat perjanjian. Di antara kita dua. Tak usah perang lah. Nabi tengok jauh. Nabi kata tak apa kita buat. Tu. Nawi kita faham kata Tuhan ni perancangan dia. Hak tu mana kata wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka itu buat rancangan karut gitu gini. Allah Ta'ala balaskan rancangan karut tadi itu terhadap mereka. Kerana Allah Ta'ala itu sebaik-baik pembalasan bagi rancangan yang tidak baik. Itu dia. Lebat, hebat lah. Nak orang kata, kalau kita perhati sungguh kepada pelaksanaan, pentadbir Allah Ta'ala terhadap Nabi dia, kita reti cara kita nak buat kerja di atas muka bumi ni. Kita nak buat lagu mana, we dapat kejayaan, kita reti. Sebab tu kena ngaji Quran. Nampak tu tak? Sebab tu kena ngaji Quran. Di kampung-kampung, di dalam-dalam mana, dalam tempat jauh-jauh tu ngaji Quran. Ambil guru Quran mari ngaji. Bukan baca saja nah. Baca tu satu lapisan dah. Tapi hak ni nak ngaji isi kandungan Quran daripada ahli tafsir. Ambil tafsir mana-mana hak muktabar. Ambil tafsir mana-mana hak muktabar, baca. Hari ni kalau di negara Malaysia tak ada payah menang terjemah belakang dah hari ni. Nampak tu tak? Cuma kita nak calon ngaji ni sekurang-kurang will lepas lah. Nak calon mengajar tu will lepas. Adanya ilmu Allah, ada usul fiqh, ada usul tafsir, ada usul hadis, ada sirah. Tu lagu tu. Kena nak pasal tu. Jangan pasal kata kita tak tahu mai di mana ni, tak boleh juga lagu tu. Nampak tu tak? Jadi ada jalan bagi orang-orang hak tak ada duduk di atas bantasan mazhab salah ni, dia akan pandai kata tak kena. Kita pun kata tak kena juga. Kalau tak ada ilmu umpama tu tak boleh. Nak pergi tafsir lagu mana Quran, nak pergi faham lagu mana, dia kena ada ilmu lurah, ilmu gapo, balarah gapo, kena mengaji belajar molek. Sebab itulah kita duk nasihat sama kepada anak-anak murid kita, ada sekali dengan kita tu, kena sungguh ilmu-ilmu umpama tu. Jangan kita kanan ataupun kiri, tak sah kita pergi betul. Sebab satu hari masyarakat berhajat kepada ahli ilmu. Orang tak ada ilmu ni tak ada harga. Walaupun pandai kecek habis, pandai buat habis, pandai main habis, ilmu kalau ada tak habis. Kalau dia baca tambah, dia cari tambah, dia buat kaji tambah, dia kau naik, dia kau tinggi. Sebab boleh kaji sungguh sebab dia ada alat. Apa nama alat-alat dia tadi untuk nak jakoh pergi pada tangga yang tinggi itu lagu tu. Jadi wayang surakallahu nasran aziza. Nasran aziza. Katanya alim ulama kita di sini, ayat inna fatahna laka fatham mubina ni menepati ayat tula. Seolah kata makna tula dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Menepati situ. Walaupun ayat ni ayat inna fatahna ni Allah Subhanahu wa taala waktu turun pada tahun yang ke-6 Hijrah. Tahun yang ke-6 Hijrah. Adapun idza jaa nasrullahi wal fath tadi itu mari belakang dah. Kata setengah dekat dengan Nabi nak wafat tak berapa lama. Nabi wafat tahun ke-11 Hijrah ke? 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah tu Nabi wafat.
Hak tu ijmu' alim ulama kita kata Nabi wafat 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Sekitarnya ayat tu tengoklah ya turun belum daripada tu. Rabiul Awal ni bulan berapa? Hak Islam bulan yang ke berapa? Bulan yang ketiga, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Boleh jadi ya turun pada awal tahun tu. Ni, ataupun tengah bulan yang kedua daripada bulan Hijrah ni. Iza ja'a nasrullah tadi itu. Dengan sebab itu ulama kata fadzalikal fathu huwa hadzal fathi. Huwa hadzal fathu. Demikian itu fadzalikal fathi huwa hadzal fathu. Makna kata demikian itu pembukaan, maka ia itu adalah ini pembukaan. Nah, ayat tadi Allah Ta'ala ni buka di awal dan buka di akhir. Isyarat dah kata agama Islam ni akan mengatasi semua agama yang lain. Tengok. Isyarat mari dah, royak mari dah. Orang hak pandai tahu, ya tengok tubik dah lah. Sebab tu hak kata wa yansurakallahu nasran azizan ini tafsir ayat dok mana? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dok situ. Salah kata mung akan lihat ya Rasulullah akan manusia berbagai-bagai akan masuk di dalam agama Tuhan. Makna agama hang bawa mari tu ya Rasulullah afwaja, berbagai-bagai jenis, berbagai-bagai bangsa dan bahasa masuk Islam. Itu makna kata wa yansurakallahu nasran aziza. Walaupun hari ni dia sekat mung tak saya masuk Mekah, insya-Allah Mekah ni apa dia tawan ditaklukkan oleh mung juga dengan tak tumpah darah walaupun setitik. Sungguh Tuhan janji. Dengan sebab itu apabila mung tu tengok nikmat, tengok Tuhan nak ajar supaya nikmat tu jadi kekal dengan mu ya Rasulullah, jadi berpanjang lagi. Menawak lagu mana ni? Dia kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fadzalikal amru bitasbih wastighfari mudrajun hahuna. Dengan sebab itu Allah Ta'ala suruh dengan tasbih dan istighfar di sini. Di sini. Supaya nak kita faham. Kata apabila kita dapat nikmat, istighfar banyak, tasbih banyak. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim, wa atubu ilaih dan sebagainya. Apabila boleh nikmat, jangan terlupa istighfar kepada Tuhan dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu cara dia. Cara dia hak Tuhan ajar. Mari di dalam Quran supaya nak kita itu jadi dapat kemenangan, kejayaan lagu ni. Sehingga Aisyah radhiyallahu anhu dia kata tak kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turunnya ayat tersebut tadi di atas dia tak pernah semaya. Di dalam semaya malaikat dia berdoakan dengan itu doa lagu mana? Ni doa Nabi. Hak Nabi berdoa dalam semaya ketika rakaat dan sujud. Nabi kata kan? Nabi kata subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kana yata'awwalul Quran. Didapati Nabi itu tak mentakwilkan Al-Quran, makna ambil ayat Quran itu mari beramal. Bukan takwil lagi pakai makna lain. Seumpama takwil orang ahli kalam dan ahli falsafah tu bukan. Ingatlah takwil di sisi mazhab salaf tak sama di antara tak sama sekali dengan takwil ahli kalam dan ahli falsafah, tak serupa. Memang tak serupa, jauh sangat dua tu. Faham tu tak? Sebab tu kita mengaji dengan Tok Guru salah, ia akan beri peringatan kepada kita. Kerana ahli kalam pun ia beri peringatan juga apabila jumpa ayat Quran nak masuk dalam qawaid dia. Nak duduk di bawah qawaid dia. Tiap-tiap dia tafsir Quran, tiap-tiap dia syarah hadis, dia paut ke tu belaka. Kita orang mazhab salah, tarik mari. Balik mazhab salaf kata gini maksud hak Tuhan nak. Gini maksud hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau. Ya gitu. Itu tak? Walaupun kita boleh saing, walaupun kita boleh makan nasi sekali, makan teh sekali, main bola sekali, tetapi
bab pegangnya peganglah sebagaimana Allah Taala kehendak dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegang. Tu cara yang lagu tu. Seterusnya huwallazi. Tengok. Ketika orang mukmin tadi, Nabi sendiri, orang beriman sendiri, cuba kita khayal tengok. Cuba kita khayal kita dulu. Kita pakai baju ngajanguk, bangun yak pagi, gosok baju gitu, kita nak pergi tempat kita nak pergi. Pasal mana? Gembira habis-habis. Tak? Tiba-tiba pergi, tak boleh masuk. Sekat demo, nyekatuk demo. Pasal mana? Punah hati tak? Punah hati. Berasa serabut dalam hati. Berasa tak sedap dalam hati. Gitu dan gini. Lalu Allah Ta'ala kata, Huwallazi, Allah yang anzala as-sakinah. Allah Ta'ala yang menurunkan as-sakinah. As-sakinah di sini makna as-sukun. As-sukun makna ketenangan hati. Allah. Tu waktu hari tu ketenangan hati tu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Tuhan katakan, huwallazi anzala as-sakinah ay qad bayyana anna as-sakinata minas sukun. Sakinah ni daripada ketenangan hati. Wa haqiqatuha, hakikat as-sakinah ni huwa sukun ila wa'dillahi was-thiqah. Hakikat sakinah ni iaitu kita tenang hati dengan perjanjian Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dengan cara tetap hati. Tu maknanya gitu. Kita kena yakin dengan apa hak Tuhan janji kita. Nak buat kerja agama, terutamanya, yakin kata aku buat kalau hak kena Tuhan tolongkan aku. Gi sudah ha. Walaupun mu sorang diri pun, gi buat kerja, sorang pun tak apa. Gi dengan cara, buat dengan cara, insya-Allah akan dapati orang tadi itu bantu. Buat apa? Kerana Allah Ta'ala bantu. Hati manusia duduk di tangan Tuhan belaka, tak ada duduk lain. Nampak tu tak? Tu. Lalu as-sakinah ni itu satu makna daripada ahli tafsir beri. Wa haqiqatuha huwa as-sukun ila wa'dillahi was-thiqah. Wa yuqal as-sakinah huwa ma alhamallahu ta'ala al-mu'minina minas sabri wat tawakkuli alaihi fi umuri kulliha. Setengah ulama tafsir gitu. As-sakinah ni ketenangan iaitu apa yang Allah Ta'ala ilhamkan terhadap orang mukminin, orang yang beriman terutamanya daripada kesabaran. Sabar. Habsun nafs. Sabar daripada marah, daripada nak lemah semangat, daripada nak habis semangat, daripada nak hundur pas ke belakang. Tak. Tetap dak gitu, tu mana sabar. Sabar ni mana kata tak hundur klik belakang. Sekurang-kurang diri bak tulah. Ataupun jakah dak ke depan. Tu mana sabar nak bawa kebenaran. Kerja apa balah tu, mengaji apa balah tu. Semua. Dan tawakal di atas Allah Subhanahu wa ta'ala daripada semua urusan. Semua urusan kena ada sabar, kena ada tawakal. Ya kena jaya ya nak pergi lagu tu. Barulah dapat as-sakinah. Tu makna huwallazi anzala as-sakinah. Kepada gapo anzala as-sakinah? Fi qulubil mu'minin. Kepada hati orang-orang yang beriman. Allah. Kena molek tu hetak. Sebab hati ni adalah raja. Betul tak? Betul. Tuhan nak buat lagu mana? Tuhan buat hati orang mukmin itu jadi tenang. Tenang. Allah senang dah apabila kita baca ayat Tuhan, benda serabut-serabut tadi tu berasa kata ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah tengok. Supaya mentambahkan kekuatan iman serta iman yang mereka itu ada dah. Gapo mana liyazdadu ni? Izdada mana tambah. Faham term bahasa sia. Makna lagu mana di sini? Maknanya ay tasdiqan ma'a tasdiqihim. Benar mereka itu serta kebenaran. Kebenaran serta kebenaran yang mereka itu ada dah di dalam hati. Setengah kata yaqinan ma'a yaqinihim. Keyakinan serta keyakinan yang mereka itu ada dah.
Rupa lagu mana? Mari dengar Abdullah bin Abbas tafsir sikit. Berkatanya Abdullah bin Abbas, "Anna Allah Ta'ala amara al-mu'minina bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Hak kata liyazdadu imanan ma'a imanihim, tambah iman serta iman yang mereka itu ada dah. Rupalah mana? Rupa lagu mana? Mari dengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kata, tasdiq apa nama? Allah Subhanahu wa taala suruh orang mukminin itu dengan dua kalimah syahadah. Falamma qabilu dhalika zadahum as-salawatil khams. Maka tak kalau mereka itu terima akan dimakian itu, mana kata dah mengucap dah dua kalimah syahadah, Allah Taala tambahnya semaya 5 waktu pula. Boleh buat pula. Tu cara mana tu liyazdadu imanan ma'a imanihim. Suruh satu perkara ke satu perkara, bukan suruh sekali itu, sekaligus pasal pertanding, bukan lagu tu. Falamma qabilu dhalika zadahum az-zakah. Apabila terima dah semaya 5 waktu, buat dengan cara molek dah, tambah pula zakat. Thumma zadahum al-hajj, kama dia lepas dah buat dah amal zakat, ibadat zakat, suruh haji pula. Thumma zadahum al-jihad, kama dia tambah pula al-jihad. Falamma akmala syara'i'ahu anzala qawlahu. Maka tak kala Allah Ta'ala menyempurnakan syariat dia, undangan dia, Allah Ta'ala menurunkan akan perkataan dia, kata al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari inilah aku sempurnakan bagi kamu akan agama bagi kamu. Sudah. Tu makna kata liyazdadu imanan ma'a imanihim. Tu nak kita faham. Kita nak buat kerja gapo jangan gaduh dah. Jangan gaduh di sini makna kata kena buat satu perkara. Bukan mana jangan gaduh hidup betak. Betak tak boleh. Berjanji pukul 8, pukul 12 baru mari. Tak jadilah tu. Janji nak buat kerja le minggu ni 4 bulan depan baru boleh nak bergerak. Itu panggil orang betak. Tak boleh buat kerja lah tu. Nampak tu tak? Tak boleh, tak jaya lagu tu. Orang tak betul masa ni tak ada jalan kata dia nak berjaya dalam hidup. Tak betul. Nabi murih sekali orang tak betul masa. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada seorang mana-mana pun yang tak betul masa. Sebab dia tahu kata silap janji masuk daripada al-munafiq. Masuk daripada alamatil munafiqin, wa idza wa'ada akhlafah. Apabila janji tak betul jalan, tak betul masa. Lekat utang nak berjanji dia buat betak cara dia, tak saya bayar. Nampak tak tu tak? Kalau bahasa siap panggil cerai. Pasal kata wak lama, gelama belaka. Bukan duit tak ada sangat, wak lama. Tu dia tu. Betak nak lemah gitu tak ada. Nampak tu tak? Tak berjaya. Orang pasal tu tak ada sifat nak dapat kejayaan. Siapa dia boleh orang pasal tu ke? Bala besar tu. Nampak tu tak? Kena kikih. Kita kena kikih buat tu baik benda tu. Kita boleh buat, apa tak boleh buat benda kita boleh beki. Kalau kita nak beki, boleh beki ya. Tapi kalau kita duk hajar balah tu ke, tak jaya pakai bila-bila tak jaya. Nampak tu tak? Walillahi junudus samawati wal ard. Tengok. Bahawa Tuhan raya tahu yang surakallahu nasran aziza huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Itu Tuhan raya. Walillahi, dan bagi Allah Ta'ala itu tentera langit-langit dan tentera bombing. Gapo tentera langit-langit dan bombing? Tengok sini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu walillahi junudus samawat wal ardi, tadi itu ai jumu'us samawati wal ard, segala makhluk yang ada di langit, segala makhluk yang ada di atas bumi ni. Falau sallata asghara khalqihi ala jami'il alam laqaharahum. Tu ulama kata, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala utuskan tentera dia hak kecil sekali, hak kecil ya, umpama nyamuk ke semut ke apa kata gila di atas apa nama, di atas Allah ni. Mari Allah situ makna di atas manusia. Nascaya benda tadi itu boleh menguasai manusia. Seumpama corona baru ni.
Nampak bedak dengan mata. Pahala mana jadi? Manusia itu akik tangi. Itu salah satu daripada tentera Allah Subhanahu wa taala. Walaupun punca pia nak jadi sebab, tu hal suku kira. Sebab tu suku kira. Tapi kita ingat, sebab gapo-gapo pun tak boleh nak jalan atas halan ni malaikat dengan kandak kita Tuhan. Malaikat dengan kandak kita Tuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Katanya alim ulama kita, walillahi junudus samawati wal ard lahu junudu, bagi Allah Ta'ala itu ada tentera langit dan bumi. Ai ma khalaqallahu fis samawat minal malaikah, perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi daripada kalangan malaikat. Wa ma khalaqallahu fil ard minal jinni wal ins wa ghairihim, dan perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi atas muka bumi ni daripada jin dan manusia dan lain-lain lagi daripada. Duklah milik Tuhan belaka. Tak ada gapo. Nak ayat kepada Nabi, wari apa ayat ni munasabah gapo ni? Nak ayat tu walaupun mereka ini sekak mung, halang mung ya Rasulullah, tetapi mereka ini tak tahu kata di sisi aku ni ada pertolongan terhadap mung. Tentera semua duduk di tangan aku. Tak ada. Kalaulah mereka tak ada kuasa mana nak boleh halangkan kuasaan aku kalau aku hendak nak tolongkan mung ya Rasulullah. Gitu maknanya. Kemudian Tuhan tutupkan ayat ni, wa kana Allahu aliman hakima, dan didapati Allah Ta'ala itu, dan adalah Allah Ta'ala itu aliman. Apa makna aliman? Ai aliman bi khalqihi. Allah Ta'ala tahu dengan hamba dia, tahu dengan makhluk dia, gapo kejadian makhluk dia ni, nak tak mana, yang nak buat lagu mana, yang nak rancang lagu mana, Allah Ta'ala tahu. Walaupun kita tengok pada mata kaca kita, tak ada jalan dah, jalan mana ni kita nak keluar, falja ilallah, kembali klik pada Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan dapat jalan keluar serta merta. Ni muamalah kita dengan Tuhan Rabbul Izzah, Rabbul Jalal, Rabbus Samawati wal Ard. Kita ada muamalah kita, cara kita tadi itu duk main dengan Tuhan, layan ni Tuhan kita, gantung kita dengan Tuhan, siqah dengan Tuhan, tawakal dengan Tuhan, sabar di atas ajaran Tuhan. Gitu. Kita tahu kata kita ni ada Tuhan duk tadbirkan. Orang tak beriman saja ya. Rugi orang tak beriman. Kita ni orang kenal Tuhan ni, alhamdulillah. Nampak tu tak? Hakiman fi tadbiri, bijaksana pada pentadbiran dia. Cara nak letak lagu mana, di mana. Allah Ta'ala itu hakiman, bijaksana sama sekali. Bijaksana sekali-kali. Tak ada nak lebih daripada tu. Tak ada nak lebih, tak lebih pada tu. Itulah insya-Allah kita ambil di situ dulu biidznillah taala 2-3 ayat hari ni. Insya-Allah kita akan masuk pada kisah yang lagi akan datang, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Lagu mana pula nanti kita tengok orang yang ikut Nabi nak dapat gapo dengan cara pentafsiran daripada ulama tafsir kita ni. Kita akan baca biiznillah taala kepada umat masyarakat supaya kita itu boleh kongsi dan boleh faham akan ajaran Quran, apa hak Tuhan hendak nak mengkemukakan kepada kita, supaya kita boleh ambil pengajaran daripadanya, supaya kita berjaya hidup dunia, bahagia hidup di akhirat nanti. Pada akhir jelsah ni, sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang mulia ini, minta Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati umur kita, kerja kita, rumah tangga kita, keluarga kita, anak pinak kita, dan gerak-geri kita, dengan sebab kita usaha dengannya ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari ini. As'alullah Subhanahu wa Ta'ala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.